Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazim Berusnan dari kelas DCS 4A dan hari ini saya akan membentangkan revolusi PLC dalam industri Malaysia. Pengenalan PLC. PLC adalah pengawal logik yang dapat diprogram atau pengawal yang dapat diprogram adalah komputer digital industri yang telah diperkuat dan disesuaikan untuk kawalan proses pembuatan seperti barisan pemasangan, peranti robotik atau aktiviti apapun yang memerlukan kebolehpercayaan yang tinggi, kemudahan pengaturan caraan dan proses diagnosis kesalahan. Sejarah PLC. PLC berasal pada akhir 1960-an di industri automotif di Amerika Syarikat dan dirancang untuk menggantikan sistem logik gerganti. Sebelum ini, logik kawalan untuk pembuatan terutamanya terdiri daripada relay, pemasang cam, pengatur drum dan pengawal gelong tertutup khusus. Dan Richard E. Morley atau lebih dikenali sebagai Dick Morley adalah jurutera mekanikal Amerika yang dianggap sebagai bapa pengawal logik yang dapat diprogramkan sejak dia terlibat dengan pengeluaran PLC pertama untuk General Motors, The Monicon di Bedford and Associates. PLC pertama. Kemunculan PLC pertama pada tahun 1968 bermaksud bank relay yang besar dapat diganti dengan satu alat yang lebih mudah dijaga dan dapat diprogramkan dengan logika tangga relay yang sudah diterima. Di samping itu, PLC dilengkapi dengan memori yang cukup untuk menyimpan program yang dimuat sekiranya berlaku pemadaman elektrik dan juga dirancang untuk beroperasi di lingkungan industri di mana kotoran, kelembapan, elektromagnetisme dan getaran sering terjadi. Jenis-jenis PLC. PLC yang pertama adalah Compact PLC. Dalam Compact PLC, keupayaan I/O tetap dan ditentukan oleh pengeluar. Mereka digunakan untuk kegunaan skala kecil. Satu kes mengandungi pelbagai modul terbina dalam PLC terpadu mempunyai bekalan kuasa bersepadu antara muka CPU, I/O dan komponen lain ditempatkan di kesis compact. Jenis PLC yang kedua adalah Modular PLC. Dibangun dengan beberapa komponen yang disambungkan ke rak atau bas biasa dengan kemampuan I/O yang boleh diperpanjang. Ia mengandungi modul bekalan kuasa CPU dan modul I/O lain yang dipasang bersama rak yang sama, yang berasal dari pengeluar yang sama atau dari pengeluar yang lain. Jenis PLC yang ketiga adalah PLC Plug-in Card. Terdiri daripada kad-kad yang boleh ditambah atau dikeluarkan. Kesan industri di Malaysia. Kesan baiknya adalah membuat atau mengubah suai sistem kawalan lebih mudah kerana tidak perlu mengubah sistem pendawaian, cuma perlu mengubah atur cara. Kebolehan harapan PLC adalah tinggi kerana ia menggunakan komponen elektronik yang tidak melibatkan pergerakan fizikal. Penyelenggaraan PLC adalah mudah dan murah kerana ia menggunakan komponen elektronik dan ia mempunyai atur cara diagnostik sendiri. Dia akan mengurangkan masa mati. PLC boleh berantarmuka dengan PLC lain dan sistem komputer untuk memproses penukaran maklumat. Kesan buruknya adalah ralat dalam konfigurasi PLC, blok terminal yang longgar, bekalan VCD yang gagal, masalah dengan wire dan pemutus litar tersekat. Dan akhir sekali adalah revolusi PLC terbaru IoT. Salah satu implikasi terhadap penerapan revolusi industri 4.0 adalah penerapan teknologi Internet of Things pada bahagian kendali pabrik. Internet of Things sendiri terdiri dari dua kata, iaitu internet yang merupakan media pengiriman data dan informasi kepada seluruh orang di dunia, serta things yang secara harafiahnya adalah segala sesuatu tetapi
secara magneting. Di sini bermakna sensor atau data hasil pengukuran besaran proses oleh sensor. Jadi Internet of Things secara makna iaitu terkoneksinya sensor-sensor dengan internet sehingga dapat mengirimkan data pengukuran kepada pihak terkait dengan cepat, tepat dan aktual.